أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا يسر ولا تعسر ربنا تمم بالخير. ربنا يسر ولا تعسر ربنا تمم بالخير. ربنا يسر ولا تعسر ربنا تمم بالخير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala memilih kita daripada hamba Allah Ta'ala yang ramai di kawasan Junjung. Jadi kita ni menjadi tetamu ataupun pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan itu kita perlu bersyukur. Syukur dengan erti kata terkenang segala nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau syukur dengan makna terima kasih, apabila kita dapat benda, boleh kereta, boleh motor, boleh handphone, boleh rantai emas, gelang kaki, gelang semualah, kita terima kasih. Tapi bila mana hilang semua pemberian orang tadi, tak ada adalah terima kasih. Jadi bila kita pakai dengan makna terkenang segala nikmat yang Allah Ta'ala bagi, walaupun benda yang Tuhan bagi tadi ni dah luput lama dah, dan hilang lama dah. Contoh, umur muda kita dulu ni, siapa yang bagi? Allah Ta'ala bagi. Jadi lama dah hilang lama dah. Maka dengan nikmat yang muda dulu ni aku terkenang, terima kasih ya Allah pasal beri ke aku masa muda dulu ni. Dengan muda dulu ni kita belajar sikit sebanyak berkenaan dengan tulisan Jawi tu, kita boleh baca lah Jawi. Seumpama contoh lah. Contoh. Jadi Alhamdulillah, syukur dengan lidah kita ucap Alhamdulillah, ataupun perkara-perkara yang baik, berpesan kepada yang baik, mengajak kepada yang baik, mencegah kemungkaran, tu syukur dengan lidah. Syukur dengan perbuatan, kita melaksanakan segala titah perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah fardukan kepada kita, sama ada perintah yang berbentuk wajib ataupun perintah yang berbentuk sunat. Kita meninggalkan segala tegahan dan larangan Allah yang bentuk haram ataupun larangan tegahan Allah yang berbentuk makruh. Larangan, jadi kita tinggal. Maka dengan sebab kita tinggal itu, kita dipanggil orang yang bersyukur. Syukur dengan hati, dengan makna terkenang, duk ingat nikmat yang Tuhan bagi selama kita hidup sampai ke saat ini pada jam 9 minit. Nikmat Allah Ta'ala bagi itu, antara nikmat yang besar, iman dan Islam.
boleh menapah, boleh menyawa. Tu nikmat Allah Ta'ala. Dengan sebab itu kita bersyukur, terkenang dalam hati. Walaupun anggotanya semua lumpuh, nak syukur macam mana? Tak boleh buat benda wajib, benda sunat tak boleh buat, nak apa tinggal haram makruh tak boleh, lumpuh, bisu pula. Tapi hati dah lagi terkenang, jadi orang yang bersyukur juga. Baik, jadi alhamdulillah lah, pada pagi ini kita memilih kitab Penawar Bagi Hati, oleh kerana penawar ni simbol kepada nak sihat daripada sakit, nak kena makan penawar. Kalau sakit anggota luaran, nak kena makan ubat. Jadi anggota dalaman perlu kepada ubat-ubatan juga, dengan cara mengaji dan beramal sedikit sebanyak apa-apa amalan yang diberikan. Moga-moga dengan amalan tadi ini menjadi penawar kepada dalaman rohani kita. Sebab kita terlalu tumpu kepada jamuan ataupun santapan jasad. Adapun santapan rohani menyebabkan ruh kita kelaparan. Ruh kita kelaparan. Jadi dengan sebab itu, jangan berhenti mengaji dan buat apa yang kita tahu, insya-Allah lah. Baik, sebelum pada kita mula, kita hadiahkan kepada junjungan besar, kita hadiah Fatihah kepada junjungan besar Nabi SAW, keluarga baginda dan sahabat Nabi. Seterusnya kepada guru-guru kita dan kepada musannif pengarang kitab kita yang bernama Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili. Dan tak lupa juga kepada almarhum Ustaz Bakri bin Yahya dan kesemua muslimin muslimat yang mati lama mati baru. Bisril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik. Kitab tak ada noh? Ada? Ada. Kitab Rumi ibadah, kitab Jawi ibadah. Rumi nak kena pergi cari di Shopee ya. Macam mana kita order Lazada apa tu? Order RM10 kot. Order RM10 dia sampai minta di rumah. Tu hak yang Rumi. Yang Jawi pesan kat Ustaz Aziz tak apa. Di Penang kitab murah. RM2.5, RM5 boleh dapat sebuah. Baik, kita tengok muka surat yang pertama lah kot. Nak baca depan saja. Penawar bagi hati, menghimpun akan dia, akan penawar bagi hati ini. Siapa dia? Oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili Khuwaidam Talabatul Ilmi Syarifil Haramil Makki, yang dikarang kitab ini oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi. Asal dia orang Indonesia. Kampung di mana? Kampung di Mandili di Indonesia. Mengaji di Mekah dan mengajak pun dalam Masjidil Haram. Orang Jawi mengajak dalam Masjidil Haram dululah. Sekarang tak boleh ajak dah dalam Masjidil Haram. Dulu boleh. Jadi kebanyakannya orang Nusantara kita lah yang mengajak di dalam Mekah tu. Terkenal jugalah, bukan orang Arab. Orang Arab mengaji yang kita juga. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Semua kitab dia dimulakan dengan Bismillah. Yang ni saya rasa semua pakat mengaji dah dan pakat laik belaka dah. Dia kata cukup kemah dah lah. Habaq sikit-sikit cukup lah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Tu alih bahasa dipanggil terjemahan. Adapun makna bukan lagi. Contoh kata-kata La ilaha illallah, yang tu lafaz Arab.
Tiada Tuhan melainkan Allah. Tu terjemahan. Adapun makna dia apa? Allah jua Tuhan. Itu contoh makna. Macam bismillah ni dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Tu terjemah. Ambil makna dia dengan apa? Dengan dia mesti ada perkataan sebelum daripada bismillah tu. Sebab tu dia kita panggil dengan. Kan? Tiba-tiba dengan. Pasal apa dengan tiba-tiba ni? Mesti ada awal permulaan tu, mesti ada perkataan yang lain. Contoh kita nak baca lah ni, baca kitab. Aku mula baca dengan bismillah. Aku mula makan dengan bismillah. Aku mula buka switch motor nak main sini, bismillah. Contoh. Nak ambil makanan, bismillah. Nak buka laci, bismillah. Nak pegang pen, nak tulis, bismillah. Maknanya ada awal, dapat diawali dengan perbuatan yang lain ataupun dengan ucapan yang lain. Tu kita kata segala tindak tanduk kita mesti berhajat ataupun perlu kepada pertolongan Allah. Kita tak boleh buat dengan usaha ikhtiar kita semata-mata. Bukan terhenti kepada usaha ikhtiar kita. Sebab tu ba di sini ialah ba isti'anah, pertolongan. Kita tulis, kita baca dengan pertolongan nama Allah. Nah, tu makna dia. Dengan pertolongan nama Allah. Nama Allah itu apa? Allah itu bukan Tuhan. Jangan panggil pahlawan ah. Jangan duk keruk dia lagi. Allah itu bukan Tuhan. Habis itu Tuhan tu apa? Tuhan itu ialah zat wajibal wujud, dipanggil Tuhan. Adapun Allah itu ialah nama bagi Tuhan. Selama kita duk tahu ni, kita hanya tahu nama Tuhan sahaja. Tuhan tu apa dia? Zat yang wajibal wujud. Adapun Tuhan tadi ni tempat tumpuan, tempat tumpangan sekalian makhluk kepada dia, dan dialah paling terkaya daripada sekalian makhluk. Tu dipanggil Tuhan. Jadi kita mengaji tauhid, kita kata sifat ketuhanan ada dua. Yang pertama sifat istighna, yang kedua sifat iftiqar. Dua benda ni ada pada zat Allah Ta'ala, maka dia layak jadi Tuhan. Kalau kita duk rasa kita ni terkaya daripada orang lain dan orang lain berhajat kepada kita, adakah kita Tuhan? Taklah, kita kaya sebab Allah yang bagi. Adapun Allah Ta'ala terkaya, makna tak didahului oleh miskin. Kita kaya tapi dulu kita miskin, kerja teruk, banting tulang, pecah tumit-tumit, kematu jari-jari. Nak pasal apa? Nak bagi kaya. Tapi Allah Maha terkaya. Faham tak? Allah itu nama. Jadi kita ni biar tahu setiap benda tu dia ada dia punya makna dia. Allah itu nama bagi zat yang wajibal wujud. Habis. Ar-Rahman. Ar-Rahman dengan makna Al-Mun'imu bi jala'ilin ni'am, pemberian ataupun kenikmatan yang Allah kurniakan kepada kita yang jenis besar-besar. Yang jenis besar-besar. Dan diterjemah juga oleh almarhum Tok Guru Haji Saleh Musa Syekh. Dia Tok terjemah kata Ar-Rahman dengan makna boros. Tuhan Maha boros. Boros ini kalau kena kepada kita dipanggil apa, sifat yang tercela ataupun terkeji, paling keji lah. Kalau sandarkan kepada Allah, maka dia jadi mulia. Sebab apa? Sebab dia boros harta dia, milik dia. Kita boros harta mak pak kita. Kita boros harta laki kita. Kita boros pemberian orang lain, dipanggil boros. Contoh macam mana ni boros ni?
Segala nikmat tu Tuhan bagi kat kapiak pun Tuhan bagi, kat Islam pun Tuhan bagi, dekat apa orang buat taat pun Tuhan bagi, buat maksiat pun Tuhan bagi. Tu boleh bagi semua. Bahkan nikmat yang Allah Taala bagi tu lebih daripada kita lagi pada orang kapiak. Rumah bertingkat lebih daripada kita. Kita hanya rumah papan, bumbung, kain terpan. Orang kapiak lebih daripada tu lagi. Sihat pula lebih daripada kita lagi. Tu nikmat Tuhan bagi tu hanya untuk luaran ataupun besar-besar sahaja. Jadi kita jangan rasa Tuhan ni lah kira dengan aku ni pasal apa. Jangan rasa yang itulah. Bagi orang beriman ni dia tak perlu ada benda tu lah. Pasal nikmat yang habaq tadi ni nikmat hanya sementara. Sementara. Kita pi nikmat yang kal abadi. Apa dia? Ar-Rahim. Sifat Ar-Rahim inilah yang Allah Ta'ala bagi hanya khusus kepada orang yang beriman. Orang kapiak, sorry, tak dapat yang ni. Sebab tu nikmat Ar-Rahim ni Al-Mun'imu bidaqaiqin ni'am. Pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sekecil-kecil nikmat. Oi, mana dia? Orang kapiak bagi besar-besar, orang Islam bagi kecil-kecil. Kecil di sini bukan nisbah kepada diri benda tu. Kalau pen ni halus. Mana haji dekat dia pen besar, kat aku pen halus. Kat dia maka pen nak tulis papan putih. Yang ni papan putih nampak apa? Nak abang kata yang ni khusus. Yang nu boleh pakai mana-mana dinding boleh. Mana ni? Contoh kita bagi contohlah. Contoh nikmat iman, nikmat Islam, orang kafir ada tak? Tak ada. Islam, kafir ada tak? Memang tak ada lah. Lepas tu pula dia kenal Tuhan ke tak? Tak kenal. Tu semua tu nikmat yang seni-seni, nikmat yang halus-halus, hanya tertentu kepada orang yang beriman semata-mata. Contoh lain, orang kafir Tuhan bagi tangan, orang kafir Tuhan bagi kaki sihat molek elok. Orang Islam pun Tuhan bagi tangan, bagi kaki, bagi semua elok. Tapi dengan tangan, kaki, hati, kepala semua orang Islam tadi ni boleh buat apa dengan anggota Tuhan bagi? Boleh sembahyang, boleh infak tenaga, boleh bantu orang ramai. Hak itulah dipanggil nikmat Tuhan yang jenis seni. Hak itulah dengan sebab kita buat kebajikan tadi ni, kita akan merasai nikmat itu di dalam syurga Allah. Orang kafir nak menerima azab di neraka Allah. Habis makna tu. Orang tua-tua dulu mengaji bismillah 3 bulan punya kupah. Kita tak ada 4 bulan 10 minit kupah habis. Maknanya apa? Ilmu kita ni tak tahu mana. Ilmu kita tak tahu mana. Jadi saya minta maaf dululah. Kalau kata ada benda-benda yang apa dia tak betul, minta maaf. Lepas tu kalau teruk sangat kat tangan ustaz tak betul ni. Terus ya, terus. Tak ada masalah apa. Terus. Pasal muda banyak. Lapis mok-mok lah apa ni perempuan ni. Baik. Hadis Nabi SAW berkenaan tentang bismillah. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim. Tiap-tiap pekerjaan yang ada nilai kebaikan kalau tidak dimulakan dengan bismillah fahuwa aqta, maka dia itu terpotong. Wa fi riwayatin fahuwa abtar, terpotong juga. Apa dia? Terpotong apa? Ai qalilul barakah, dengan makna tadi ni kurang berkat. Kurang berkat. Kita pakai baju baru, gelang mah baru, rantai baru, kasut baru, tudung baru, baju kurung baru, jubah baru. Pakai-pakai tak ucap dengan bismillah, kurang berkat. Sebab tu mudah koyak, mudah hilang, mudah lusuh. Hang beli patih ni tudung ni 200 setengah. Awak lusuh ni. Hang beli apa tudung? RM10.
Awak nampak menyala pada aku, baca bismillah tu. Nak abang kata berkat. Orang dulu baju dia tu sepasang tu lah, tapi boleh tahan sampai 2-30 tahun punya pakai. Koyak pun tak. Pasal apa? Pasal berkat. Hak tu lah. Jadi ada manfaat dia lah, ada manfaat bila kita baca bismillah ni. Dan berkenaan tentang kelebihan bismillah, saya pun ambil nak kita kata tiru balik ya. Macam mana tu abang, macam tu saya abang nak abang lah. Bismillah ini ada khasiat dia. Kalau kita baca pada ayat sebanyak 786 kali. Kita baca bismillah sebanyak 786 kali pada ayat, dan ayat tu boleh diminum kepada orang yang kata-kata kurang cerdik, bebai ke kan, apa dia kata bodoh sikit ke, lambat boleh ke, baca kat anak-anak kita tu lah, dekat jenis ketegak sikit ke, boleh baca. Pasal apa 786? Pasal bilangan huruf bismillah itu sebanyak 786 huruf. Kira tengok, ada 786. Saya kira-kira 19 huruf ya. 19 huruf. Pasal apa yang lajak sampai 786 tu. Ustaz mula merauk dah apa ni. Ustaz mula karam rapu ada. Hak ni orang tua tu dulu semua ni orang tua dulu punya cerita. Depa ambil daripada huruf abjad. Ba itu pun ada huruf dia berapa puluh dah ba tu. Tu tak tahulah, hak tu jenis orang dulu punya cerita. Jadi boleh buat. Cara nak minum air yang kita buat tadi ni, minum sebelum minum apa-apa, masa matahari tercala ni kan. Tadi kita kata matahari pun nak naik, masa tu kita minum. Pasal apa? Ambil simbolik daripada bila matahari naik, dia menerangi ke dia menggelapkan? Dia menerangi. Bila dia menerangi, bukan sekadar benda yang nyata, dan lubang pun dia terang. Lubang halus pun dia terang juga. Maka dengan sebab kita minum tadi ni, mudah-mudahan Allah terangkan mata hati kita, nampak benda-benda kebaikan, tak mau benda-benda kejahatan. Sebab tu ya, mudah buka pikiran, terima benda-benda yang baik. Yang tu lah. Jadi nak kena baca sekaligus ke? Ikut suka. Baca sekerat-sekerat pun ikut suka. Tapi tanda lah. Sekali baca sekerat, berapa tak tahu. Tengah duk tarik. Ni Minah buat kopi tu. Ni maklum, potong guna cabai ni. Potong dadu ke? Contoh buat kenuri. Tengah duk tarik. Teralik lebih. Yang tanda. Contoh kata lepas lohok buat 200 setengah, tanda 300. Dia tak ada masalah, boleh buat. Saya ambil gitulah dekat Turu Haji Saleh, dia mengaji di masjid tu, dia bak tu. Kemudian kalau kita anak nangis ke, cucu menangis ke, baca bismillah ni 21 kali. Tengah duk teriak tu, duit tak mau tidur, apa tak mau tidur, dukung ke, lempak lambung semua tak mau tidur, baca bismillah 21 kali. Baca tu hembus pergi kat dia, insya-Allah dengan serta merta. Dia lena ngayak tu tak gaduh teruk-teruk nasyid ke, buka qasidah ke, tak ada dengan ngayak tu padam. Okey, habis itu kelebihan bismillah. Masuk. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan yang menjadikan ia Tuhan akan jin dan manusia, supaya mengerjakan mereka itu jin dan manusia akan ibadah. Segala puji. Yang ni pun saya duk berasa pakat tahu balaka dah dan buat dah peta minda sendiri. Puji ada berapa? Puji ada 4. Puji qadim bagi qadim, puji qadim bagi hadis, puji hadis bagi qadim, puji hadis bagi hadis. Tuhan puji diri dia sendiri, tu panggil qadim puji qadim. Tuhan puji diri dia sendiri, apa dia?
lillahi mulkus samawati wal ard. Bagi Allah itu kerajaan langit dan kerajaan bumi. Dia kata kat siapa tu? Kata kat dia. Tak apa tu. Tuhan puji diri sendiri, takkan kita tak boleh lambung kita. Kan? Takkan kita tak boleh duk lara angkat sendiri. Tak boleh lah. Tu puji qadim bagi qadim. Yang kedua, puji qadim bagi hadis. Allah puji baharu. Allah puji makhluk dia. Contoh dalam Quran, ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hambaku ialah dia yang banyak bertaubat. Tu dia puji hamba dia yang banyak bertaubat. Taubat pun ada dia punya pangkat, ada dia punya level dia. Orang yang taubah peringkat bawahan, orang yang inabah peringkat kedua, orang yang aubah peringkat yang ketiga. Peringkat yang atas semua tu. Kata almarhum tok guru saya, dia kata nama tu tak penting sangat. Aubah ke, inabah ke, taubat ke, apa tu tak penting sangat. Yang penting apa? Taubat sendiri tu penting. Duk kira nama taubat dak juga tak jadi ke benda. Kan, dosa duk bertambung situ lah. Jadi pendek kata, taubat tu lah yang penting. Nama tu tak apa sangat. Puji yang ketiga, puji hadis bagi Tuhan. Makhluk puji Tuhan. Apa? Alhamdulillah, Tuhan bagi cerah mata, Tuhan bagi lenguh pinggang, Tuhan bagi lenguh pinggang, Tuhan bagi sihat pinggang, lutut, tumit semua tu. Boleh mai pagi ni. Tuhan bagi juga tok lelaki tak kelup pagi ni. Dia kata jom pergi market ke. Salah orang nak pergi kuliah dulu. Tak kacau, dia tak kacau. Pergi, tak kacau. Tu alhamdulillah lah tu. Puji, kita puji Allah Ta'ala. Puji yang keempat ialah puji hadis bagi hadis. Kita sama kita puji. Kalau sum ni hang aku tengok sihat je noh. Umur dah 98 lah, tengok sihat, hang buat apa? Tak ada apa dia kata. Adalah amalan sikit-sikit tu. Puji dia tu. Sihat kan. Cerah mata lagi. Ingat semua benda lagi, puji. Tu puji. Dan kesemua empat puji tadi ni kembali kesemuanya kepada Allah. Pasal apa semua kembali kepada Allah? Pasal Tuhan yang bagi semua tu. Kita bercakap pun bagi boleh puji kawan tu pun Tuhan yang bagi. Kan? Maknanya semua tu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu puji. Bagi Allah makna tertentu. Puji-puji tu tertentu kepada Allah. Jadi boleh tak puji ke orang? Boleh. Tengok keadaan orang tu. Sepatutnya kita kena puji Allah Ta'ala lebih. Kita ni terkali bila orang tu puji melambung sampai kawan tu tak nak duduk lagi, lambung puji pula. Esok mai tak nak duduk lagi, puji melambung sampai tak turun-turun dah. Jadi kira lambung ya. Pasal apa? Boleh habuan. Pasal apa? Bagi dapatlah sikit sebanyak benda yang kita mau. Tu puji. Boleh ke? Tengok keadaan. Kalau orang tu jenis kita puji dia rasa lain macam, kembang punya lain macam, lebak dia trailer pun lain macam, jangan puji dah. Dengan sebab kita puji tu dia dapat dosa pula. Dosa apa? Riya. Dosa apa? Makin jauh dengan Allah Ta'ala. Dosa apa? Lupa hak yang duduk apa nikmati kecapi nikmat tu Tuhan bagi, lupa dah. Pasal apa? Aku tengok hang ni lah kereta pun sakan, duit pun jenuh. Alhamdulillah lah, dia kata alhamdulillah ada juga. Tapi dia kata aku buat semua ni, usaha aku siang malam tu. Nampak tak? Usaha aku siang malam. Kalau usaha siang malam Tuhan tak bagi. Kan? Beza dengan usaha kita ni kadang-kadang seminit 2 minit ya, tapi dapat tu berlipat kali ganda, berbeza dengan apa sehari semalam punya usaha kan. Nak abang kata tu apa? Tengok orang juga. Kalau kita kata dia ni kalau puji sekali lagi pasang. Pasang. Jangan puji lah. Pasal kita pun satu penyakit lidah. Anggota lidah ni kira dosa juga bila puji ni melibatkan kawan tadi ni jadi rosak dengan sebab kita. Dan orang yang dengar pujian tadi pun jadi rosak juga.
pasal kita puji tadi. Jadi nak kena tengok orang jugalah. Kalau ni puji pun duk gutu babi kat dia, puji bi. Dia kata orang hina pun gutu, orang puji pun gutu, tak apa. Tak apa dah. Ni orang hina tarik muka masam ya. Orang puji senyum sampai ke telinga no, pas ke atas no. Nampak sangatnya tu tak boleh ya. Ikutlah pada-pada lah kan, pada-pada. Habis. Allah dah tahu dah, Ta'ala yang maha tinggi, Tuhan yang menjadikan ia Tuhan. Makna Allah tadi ni, itu yang kata tadi, Allah itu nama bagi Tuhan yang menjadikan. Tuhan ni apa dia? Tumpuan, tumpangan ke semua makhluk kepada dia, tu dipanggil Tuhan. Yang mana Tuhan tadi ni yang menjadikan ia akan jin dan manusia. Tuhan menciptakan jin dan manusia pasal apa? Hikmah, supaya mereka dapat mengerjakan ibadah. Yang ni pengarang ambil daripada ayat Al-Quran yang berbunyi wama khalaqtul jinna wal insa liya'budun illa liya'budun. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan, kata Allah, akan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali hikmahnya untuk beribadah kepada Allah. Allah buat kita supaya kita ni sembah Allah. Jadi jangan kita rasa Tuhan buat kita ni ada sebab. Jangan rasa macam itulah hati kita. Tuhan buat kita ni ada pasal ni, suruh apa ni tak. Tuhan maha suci daripada tujuan, maha suci daripada gharat, kemahuan, tak. Adapun kita memanglah kita buat satu benda tu nak kepada tujuan apa? Mai mengaji tujuan apa? Nak bagi hilang kejahilan. Mai mengaji untuk apa? Nak tambah pengetahuan. Mai mengaji untuk apa? Untuk kenal Tuhan. Maka yang tu tujuan kita. Tapi Allah buat kita bukan bertujuan. Ni Tuhan buat kita ni supaya kita mengerjakan ibadah ni. Tak, hikmah tu untuk kita. Dia buat untuk kita. Contoh, mak pak kita ada tanah. Dengan tanah tu lah dia retiak pi tebah-tebah sikit-sikit. Lepas tu dia ada duit sikit, dia beli simen, bata, tiang semua. Dia buat rumah tu. Untuk apa tu? Untuk dia lah. Dia ada rumah dah. Dia dapat rumah 3 biji. Tu untuk anak dia tu. Hikmah tu apa? Untuk kita. Tujuan buat tu untuk apa? Bukan untuk dia. Untuk kesenangan anak dia, cucu dia. Allah ni lebih lagi lah. Allah ni lebih lagi. Maka yang tu kita kena jaga elok lah. Kadang-kadang kita rasa, ya Allah buat kita ni ada pasal ni. Pasal apa? Supaya kita ni sembah Allah Ta'ala. Dengan kita sembah Allah Ta'ala ni, mudah-mudahan pula tu, mudah-mudahan Allah itu makam ketuhanan dia tu naik. Kalau ramai tak sembah dia, makam ketuhanan tu rendah. Hang sembah pun Tuhan lagu tu lah, hang buat taat lagu mana banyak pun Tuhan lagu tu lah. Kalau seandainya seluruh alam tadi ni depa tak sembah Allah, semua neraka, Tuhan duk lagu tu, ketuhanan dia macam tu, tak kurang sikit pun. Kalau semua sembah Ta'ala, macam tu jugalah ketuhanan Allah pun. Tak tinggi mana? Tak tinggi tak turun tak. Gitu lah. Maknanya tak berhajat kepada kita pun. Tak berhajat sekupang pun. Bahasa kita tu. Tak berhajat sekupang pun daripada kita ni. Bahkan kita pula yang perlu sangat pada dia. Setiap masa. Dulu ni Tok Guru Jomat cerita, biasa sehari tu dia kata sedut nafas kan, lepas nafas tak boleh tau. Tarik boleh, nak lepas tak boleh nafas. Oi, kacau juga Kalau buat seminit pun sudah tercungak-cungak, pegang, dia tepuk semua tak boleh. Pasal apa? Sedut-sedut nak lepas tak boleh. Nak lepas tak boleh, gak-gak. Kita sedut, kita lepas, kita sedut, kita lepas tu semua tu izin Allah Ta'ala tu. Kalau tak izin, tak boleh. Kita dok rasa kita lubang dia elok sesemua tak boleh tarik. Tak. Tuhan tak izin, Tuhan izin ya. Cerita dah.
Tu kita nak pada kesedaran tu penting. Bukan hanya setakat pengetahuan. Kata apa? Allah yang bagi kita udara, Allah yang bagi kita semua guni. Tahu saja, tapi sedap tak? Kita nak kesedaran tu penting. Apa dia? Dengan sebab Allah. Macam tu lah. Sebab tu orang dulu ni ulama sufi, dia boleh tahu sehari semalam kita sedut nafas turun naik sebanyak 124,000 kali. Kita kira kah? Tak kot. Kita boleh kira. Pasal apa? Kita ni nafas kita ni turun naik dalam keadaan lalai, ghaflah. Ghaflah, orang Penang kata ghaflah. Ghaflah tu bahasa Arab lah. Ghaflah, lalai, tak ingat, lupa. Orang sufi depa ingat. Sebab tu depa boleh tu. Turun naik, turun naik, turun naik, turun naik. Sehari-hari depa kira. Sehari 124,000 kali. Kalau lepas zikir tu banyak tu lepas zikir. 124,000 kali zikir. Kita 100 pun melunjuk kaki, sandak, tepuk paha, tepuk lutut, kan? Mangkip jalan, pi ambil apa ayat surah kat TO lebih kurang tak hidup balik. Tu kita. Habis. Ibadah akan ibadah. Ibadah ni pun ada dia punya maksud juga. Ibadah ni bahasa Arab. Mudah-mudah kata ibadah ni apa dia? Meletihkan anggota badan, itulah dipanggil ibadah. Betul ke? Betul. Semayang letih tak? Semayang letih tak semayang? Puasa letih tak? Letih tak? Letih tahan tu sampai 7 jam, 8 jam. 10 jam, kalau tempat-tempat lain sampai 12 jam, 14 jam punya tahan puasa. Letih tak? Letih. Itulah ibadah. Korban letih tak? Letih. Tolong mak. Itulah ibadah. Tidur orang letih tak kadang. Yang tu tak panggil ibadah. Tu dia panggil adat. Adat ni apa? Kebiasaan. Sebab tu kita nak jadikan setiap kebiasaan kita tu jadi ibadah. Macam mana? Nak kena niat. Tidur pun jadi ibadah. Makan pun jadi ibadah. Nak macam mana? Kena niat lah. Niat macam mana niat? Aku tidur saat gini nak bagi kuat anggota tahan badan nak buat ibadah pada siang pada malam hari. Sebab tu Nabi anjurkan tidur pada waktu tengah hari, qailulah. Sebelum lohak kan, dalam setengah jam. Masa tu kita tidur, dia ada kekuatan untuk jaga tengah malam. Kita kadang-kadang jadi bukan qailulah, jadi qailuleh. Pasal apa qailulah? Sedap pukul 3. Kata nak jaga tu, lelah nak pukul 3 main lohak. Qailuleh sungguh. Lelah boleh, apa boleh. Jadi setiap adat kebiasaan kita tu kita kena buat jadi ibadah. Kena niat lah. Makan, minum, mandi, semua tu sebenarnya adat biasa tu. Maka kita nak kena tukar adat tadi kepada ibadah dengan cara niat. Mudah saja. Niat tu apa niat? Niat pula. Niat tu lintas nak buat apa itulah niat. Mau hati nak buat apa? Aku tidur ni nak buat apa ni? Tahan badan, cergas sikit nak buat ibadat lagi. Dapat pahala. Aku makan 1 suap, 2 suap. Untuk apa? Untuk kuat tambah tenaga nak buat ibadah. Jadilah ibadah makan tu. Minum pasal apa? Nak lancak sikit nak baca Quran ke, nak zikir bagi banyak sikit ke, nak selawat bagi banyak sikit ke, pesan ke orang ke sikit lebih kurang. Minum air banyak sikit. Bukan sebab panas minum air, harus saja. Panas langgah air banyak sikit, 2-3 galen punya minum air. Tapi tak dapat apa? Penyakit yang boleh. Habis dah. Habis tang tu. Tengok jam dulu. Pasal lama saya buat dah, lama. Dia pasal lama dah. Qala musannif rahimahullahu taala. Lagi yang sangat mengetahui ia Allah akan yang tersembunyi di dalam dada dan segala mata yang khianat. Yang ni pun ambil daripada ayat Quran juga. Kalau segi ilmu dia panggil iqtibas, tiru balik, susun ayat tu
dan selit pula perkataan yang ada dalam Quran. Ni orang yang cakap mahir dalam bab ilmu, dia boleh buat macam tu. Ni ayat apa ni? Innallaha alimum bizatis sudur. Allah Ta'ala itu mengetahui akan setiap lintasan khawatir, syawagil, aghyar, aqdar dalam dada tu. Tuhan tahu. Lintasan kita apa? Tu ustaz ni mengarut banyak ni. Ustaz ni apa cerita ni pelik-pelik duk tak bisa dengar. Contoh. Tu Tuhan tahu. Saya tak tahu. Sembang-sembang kawan dia ni duk kata apa ni benda betul ke tak betul ni? Yang tu dengan orang. Tapi dengan Allah Ta'ala pun kadang-kadang kita mai juga rasalah hati tu berasa sangat. Tuhan nampak aku saja ke? Duk asyik kena aku yang ni. Banjir rumah aku kena dulu. Tak ada ayat rumah aku dulu. Awak rumah lain tak kena ke? Islah mai mengeluh dalam hati macam tu. Tuhan tahu tak? Tuhan tahu. Kalau Tuhan tahu malu tak? Malu Aku bagi nikmat berlambak kat hang. 24 jam aku bagi nikmat dekat hang, tapi aku bagi hujan sikit je. Seminit dua je hang dah mengeluh dah. Macam mak ayah kita lah. Suruh buat apa? Buang sampah. Macam saya buang sampah lah, muda-muda. Buang sampah, cat rumah kan. Lepas tu merepek lah hati. Ya nampak aku seorang, anak-anak lain ada ramai lagi, nampak aku seorang. Tak ada orang lain kan nak tolong. Asyik aku kena. Habis dia bagi hang tempat tidur tu, bagi makan kat hang tu, lauk dia bagi dia tak kira. Ayak berapa galen hang mandi, hang minum dia tak kira. Nak buang sampah pegang pituk je, minit sampai nak kira dah. Allah lebih-lebih lagi ya. Nikmat Tuhan bagi tu Tuhan bagi berlembak dah. Sebab tu kita ni kalau bolehnya jangan duk berasa sangatlah hati tu kan. Jangan berasa sangatlah hati tu. Sikit-sikit tu baik lah. Kita kata pejam mata bila terima. Betul lah kadang-kadang ni kita hanya ada pengetahuan. Allah ni pengetahuan kita nah. Allah Ta'ala semua yang jadi ni Tuhan tentu belaka tu pengetahuan. Bila kena atas batang hidung kita sendiri, baru dia merepek. Yang tu tak ada kesedaran pengetahuan tadi. Kita nak pengetahuan dan kesedaran ada pada hati kita, maka kita akan terima benda yang Tuhan bagi itu sebaik mungkin. Sakit ke, pening kepala ke, anak teruk sangat ke, ketegak nak mampus ke, lelaki dia kira melantak ya kan, contoh. Anak cucu ni mai balik rumah perlingkup barang-barang kita habis. Dia merepek. Tak apalah, merepek pun tak apalah. Beda kita ni tahap-tahap orang biasa merepek juga, tapi dia akan sedar. Aku silap banyak silap banyak. Silap banyak. Tak apalah. Peringkat kita ni peringkat kita lah. Jangan kita pakai peringkat orang lain. Baju kita, saiz kita pergi ambil saiz orang lain. Selum-selum pi orang nampak apa hang pakai ni. King untuk kereta ke baju tidur ni. Padahal pakai pakai hak orang lain punya. Kan? Baju kawan kita saiz triple X. Kita saiz S, pakai diselimut terus. Maknanya ikut saiz kita. Kalau kita ni dengan Tuhan ni agak-agak 1 sampai 5 tu dapat 3 saja, yang tu dululah tak apa. Lama kelamaan bagi, jangan duk takat tu saja, nak kena naik pula lah sampai 5 ke 10 ke 100 tu. Dah kata 3 cukup lah, setakat 3 saja. Tak payah pakai macam teruk lah, 3 cukup lah. Nak buat apa kan? Nak buat apa? Habis. Dan segala mata yang khianat pun Tuhan tahu. Tuhan tahu juga mata kita tu. Kita duk tengok apa dengan mata kita ni? Sehari semalam dia buat apa dengan mata kita? Tuhan tahu. Walaupun sembunyi dengan pakai spek mata hitam. Pakai spek mata hitam siapa tak nampak? Dia tengok ke dia lena ke? Tapi Tuhan tahu. Lelaki halulah lelaki lah. Lelaki ni bos spek hitam, jalan tengah-tengah market Cina baru. Dia pandai dia buat. Aku tak tengok hang betul mana aku tengok. Allah tahu hang tengok ke tak. Mata khianat apa lagi?
nampak sangat kesalahan orang lain sampai tak nampak kesalahan diri kita sendiri. Sebab tu saya kata bawa kita ni kena sering bawa cermin, jangan bawa torchlight. Bila kita bawa torchlight, dalam gelap pun kita nampak. Pasal apa? Oh dia suluh. Rupanya guni. Tu mata khainat tu. Duk cari salah orang melambak-lambak. Tang kita suluh lah kita sama. Kan? Payah suluh. Bawa cermin. Oh ya, buat aku seorang ni. Cermin pula bagi pasang betul lah. Jangan talau kat nu. Talau nampak orang juga. Talau kat kita. Torchlight talau kat orang. Cermin talau kat kita. Jadi gitu lah. Pendek kata kena buat cermin lah. Esok ni apa hang ni? Cermin beli pai 3-4 biji ni, dalam bilik ada cermin satu, dinding tu pintu tu nampak aku lah tu dia lah. Beli. Order Shopee murah sikit, cermin hak murah tu kan, beli tempek di rumah tu. Hak besar saiz kita tu beli. Tu dia hang. Rupanya berlambak lagi kesalahan ni. Baju kita koyak lagi banyak, tak tampung lagi, kalut duk sulam, kalut duk manik. Koyak duk ada. Apa tu? Kesalahan tak mau tampung, duk perelok. Duk perelok apa? Perelok luaran, dalaman koyak teruk dah tu. Serabut teruk dah tu. Contohlah, contoh. Jadi kurang-kurang balik lagi, ustaz kata bawa cermin. Jangan bawa torchlight. Tak apa dapat tu pun. Bolehlah abang korang dah sana. Hampa jangan bawa torchlight sangatlah. Bawa cermin sama. Bawa cermin sama. Okey, habis. Dan lagi akan bertanya ia Tuhan daripada pendengar dan penglihat dan hati dan lainnya pada hari kiamat. Yang ni Tuhan nak tanya pula. Dah Tuhan bagi, Tuhan nak tanya. Aku bagi mata, aku bagi telinga, aku bagi hidung, aku bagi mulut, kaki, perut, semua aku bagi. Tangan, hampa buat apa dengan pemberian aku tu? Hampa buat atas suruhan aku ke atau suruhan hawa nafsu? Bila mai ikut tasawuf ni, dia lebih kepada hati lah sikit. Lebih pada hati lah. Kalau luaran ni lebih kepada ilmu fiqh. Kalau tauhid, dia dalam, dia panggil hati juga, tapi hati yang kita kata tak dalam. Kalau tasawuf, dia dalam lagi. Jadi kita tengoklah pendengar, kita tengok penglihat, kita tengok hati Tuhan bagi kan. Pendengar ni apa? Pendengar ni apa? Telinga kah? Pendengar. Penglihat tu mata kah? Bukan. Pendengar tu ialah apa? Sifat yang duduk di telinga. Tu panggil pendengar. Kalau penglihat, sifat yang duduk di mata. Sebab tu orang buta ada mata. Kan ada korek mata buang? Orang buta ada mata. Orang pekak ada telinga tak? Ada dua macam kita agaklah. Pasal dia tak dengar? Pasal Tuhan tak bagi sifat pendengar kat dia. Pasal Tuhan tak bagi sifat penglihat dekat dia. Sebab itulah dia tak dengar. Kalau ikut ni semua telinga dia elok pada kita lagi. Licin, bulu pun tak ada elok kan. Putih pula tu, tapi tak dengar. Pasal Tuhan tak bagi sifat pendengar dekat dia. Jadi kita dapat pendengar yang Allah Taala bagi, penglihat yang Allah Taala bagi, hati tu yang Allah Taala bagi. Kita buat apa dengan nikmat yang Allah Taala bagi tu? Letih juga yang ni. Kan? Hari-hari itu kita nampak kesalahan orang ke, nampak hak kita. Nampak yang haram ke, nampak yang baik. Kalau mata. Kalau pendengar duk dengar nasihat orang ke ataupun duk dengar gosip orang. Duk kalut, berita sensasi. Membawang cerita tajuk baru. Itulah jiran tetangga. Nampak rancak. Nampak sembang ni nampak. Sakan ni nak kena pergi dengar juga sesuatu. Tak ada pergi telinga dengar.
Dengan sebab tu Tuhan tanyalah. Bila hantar kesalahan orang, hanya sekadar nak berkongsi, nak sembang-sembang saja kah? Ataupun nak pergi tegak kawan tu hak tu? Dah, aku nak pergi dengar-dengar saja ya. Tegak aku tak berani lagi. Aku dengar dulu. Lepas tu aku pergi habaq orang lain pula. Pasal apa? Kok orang lain boleh pergi tegak dia. Hak tu lah selit sikit. Selit sikit. Tu Tuhan tanya tu. Tuhan tanya. Dan hati lagi lah Tuhan tanya. Selama kita duduk hidup, hati yang Tuhan bagi, adakah ingat aku ni dalam hati? Adakah ingat hamba akulah hati? Adakah ingat benda-benda lain yang dalam hati? Sedangkan aku ni, Allah Ta'ala ni selalu tengok, selalu tilik, selalu pandang pada hati hamba-hamba dia. Kosong ke? Ada isi ke? Atau isi yang bangsa dunia semata-mata? Kalau sakit perut, makna dalam perut tu ada something, ada benda-benda yang ganggu perut kita. Kena makan apa dia, daun sana. Makan daun sana, dia cerah perut habis. Ataupun makan julak, kena julak tu, saat dia pergi jamban. Pasal apa? Perut masalah. Tahu perut sakit kan? Tapi hati kita sakit lama dah, tapi duk lock ataupun tak ambil tahu. Oh, yang ni sakit rupanya no. Aku ingatkan baik. Yang tu nak kena pergi jumpa orang pakar lah. Kalau sakit mata, pergi jumpa pakar mata. Sakit telinga, pergi jumpa pakar telinga. Sakit hati, pergi jumpa pakar hati. Pakar hati kadang-kadang tu bukannya macam ustaz sangat pun, tapi jual cok pisang lah, tapi pakar hati. Sembang dengan dia je, kita rasa awak lah lepas sembang dengan dia rajin buat amal ibadat, zikir pun sakan, baca Quran pun sedap. Pergi sembang dengan orang lain, jadi nak ke arah maksiat tu mudah. Sembang dengan dia ya, pasal apa rasa lain macam dengan dia. Tu mana dengan dia tu ada positif, ada benda, ada apa? Ada yang boleh sikit sebanyak boleh ubah kelakuan hati kita daripada yang buruk kepada yang jahat. Masalah ni lah kita kena tumpu banyakkan kepada hati kita lah. Kalau kita galik pada tumpu yang luaran semata-mata, kita akan rugi serugi-ruginya di akhirat. Dunia memang telah rugi dah lah, akhirat lagi-lagi rugi. Pasal apa? Pasal Tuhan nak timbang esok ni amalan kita tu, cek tengoklah. Kalau ikhlas ke tak? Buat amal ibadat banyak dah rasa. Banyak sangat dah buat amal ibadat. Tapi selama kita buat amal ibadat ni, ada tak tujuan tu untuk orang lain? Tujuan untuk orang lain apa dia? Semayang, puasa, zakat dia, sedekah. Supaya apa? Nak orang puji, contoh. Nak bagi orang kata dia ni bagus sungguh lah, duit banyak tak kira. Tu habis. Duk tanggung belakang badan ni, bawa gundi kita nak pergi timbang di timbangan mizan. Bawa pergi timbang-timbang gundi saja. Cek gundi bocor. Pasal apa? Hati kita tu tak baik. Hati kita tak baik. Ada sifat ujub, ada sifat riya, ada sifat takabur, ada sifat bongkok, ada sifat pemarah, ada sifat sekian. Berlambak lah, kalau nak karang berlambak lah. Sifat tu lah kita ni bela dalam hati lama sangat dah. Ni bila kita masuk kitab tasawuf ni, semua ni merujuk kepada hati semua lah. Semua kepada hati saja. Jadi kita nak perelok hati tu macam mana kita perelok luaran kita. Kalau orang mula dulu-dulu ni, muka ni kalau lotion saja mungkin 3-4 jenis lotion tak ada untuk perelok muka. Tapi hati tak biasa langsung pergi jumpa orang macam mana. Hatiku ni ku rasa aku lah. Dia berasa lalai sangat ni. Tak lupa pula dah. Lupa sangat ni. Kok lah ada kenalan-kenalan mana-mana. Kok lah ada tok-tok guru mana-mana yang boleh kita kata boleh ubah kelakuan yang buruk kepada kelakuan yang jahat. Boleh ubah sifat yang buruk kepada sifat yang jahat. Tu kena cari tu. Kena cari. Macam mana kita cari ubat untuk sakit pinggang? Pergi jumpa doktor kat mana? Orang habaq tang mana pun pasal sakit ni. Habaq tang mana cerok pun dah sampai. Mahal pun pergi dah, murah pun pergi dah.
free pun awal pergi dah. Makna tengoklah misalkan, kita tengok. Pasal kita ni dulu kita main bersih. Dulu kita main di dunia dulu ni bersih. Bersih luaran, bersih dalaman. Luaran kita bersih. Tak ada kurap, tak ada panau, tak ada parut, tak ada luka, tak ada kudih masa main dulu. Dan hati kita pula tak ada dosa. Kenal Allah Ta'ala ni habis challenge lah. Berani kat kuku lah kalau kata kenal dengan Allah Ta'ala. Sebab kita dulu alam zar, alam roh, Tuhan tanya, alastu bi rabbikum, adakah aku ni Tuhan kamu semua? Masa tu roh baru. Roh kita jawab apa? Qalu bala. Mereka berkata kepada Tuhan mereka, bala, benar, engkau Tuhan kami. Tu. Makna apa? Bila dah mengaku tu mana apa? Mana kenal sungguh. Kenal sungguh. Ni siapa dia ni? Nampak lagu-lagu ni mak aku ni. Hang kenal kat mana? Mak aku kenal. Bayang pun kita tahu dah mak kita. Bukan kata tengok tu dah ni. Bayang kita tahu tu mak kita tu. Jadi kita dulu kenal Allah Ta'ala ni, kenal betul-betul kenal ya. Tapi bila main dunia, kita galik dengan dunia, kita duk bergelumang, tenggelam, karam dengan dunia, menyebabkan kita ni tak kenal dah Tuhan kita yang dulu ni. Kita mengaji, jangan tinggal mengaji. Itu cara ataupun pada wasilah, tangga untuk kenal Tuhan. Tapi jangan lupa, itu sekadar pengetahuan. Tapi yang perlu lagi apa dia? Pengakuan dalam hati tu. Nak kenal Allah Ta'ala macam mana? Kembalikan nostalgia dulu yang kenal Tuhan tu. Nikmat ya Allah. Kenangan kita dengan Tuhan dulu ni. Bila main dunia, parut pun ada dah kat kita. Jarawat pun ada dah. Panau, kurap, kudis, semua dah ada kat luaran. Dalaman, lebih-lebih lagi ya. Karat, berdaki, danau. Kalau daki tak apa, senang cuci. Ni berkarat ni. Kalau berkarat, kadang-kadang tu kena katok dulu, katok dengan martun dulu ke, katok dengan benda berat sikit baru dia lekang. Lepas tu buh sabun. Kalau tengah duk karat buh sabun, luka tangan lah boleh. Nak keluar karat tak lagi. Makna kena cuci tu, kena katok dulu dengan benda berat. Katok. Keluar karat api setengah. Simpan dulu. Esok hari pula buat yang baru pula. Contoh dengan apa berus dawai ke. Tu jenis karat. Hati kita bila tak kenal Allah Ta'ala, tak pandang segala nikmat yang Allah Ta'ala bagi ni, maka kita lebih teruk daripada karat hati kita tu. Takkan bila kita mati esok, Tuhan tanya, hati hang tu ingat aku tak? Aku tak biasa tahu pun ada ilmu yang boleh kenal hati nak bagi baik. Agak-agak macam mana? Tuhan marah tak? Tuhan marah. Hampa aku bagi nikmat tu, hampa tak buat langsung tu. Tak cari langsung tu untuk memperbaiki hati. Itu peringatan untuk saya dan muslimat sekalian. Sama-samalah kita memperbaiki hati kita. Di samping kita tak lupa jaga luaran kita. Jangan duk tumpu dalaman sampai luaran tak jaga. Berserabai, berlemoy, tu kena jaga juga. Dalaman lagi-lagi kena jaga. Macam mana nak buat tu? Macam mana? Dia payah sikit Dia kira pasal keadaan lah ni, kita kata kalau kita mati zaman lah ni, kalau tak ada pengenalan ataupun makrifah kepada Allah, kita teruk sangat lah. Kita teruk. Pasal apa? Nikmat tu berlambak lah. Dan orang-orang sekeliling kita pun ramai dah mati dah. Ulama-ulama banyak mati dah. Kalau kita dua kali lagi, kita nak berpaut kepada siapa? Kita nak bersandak, nak pegang pada siapa lagi? Tak ada dah. Kalau dua kali lagi. Kali lagi habis. Dalam surah Yasin Allah kata apa? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa
Apa dah? Al-yawma mana? Apa dah? Wa tashhadu arjuluhum. Tu dia lupa lah. Bagi. Pada hari itu kami tutup, kami petari, kami kunci mulut mereka. Afwahihim wa tukallimuna aydihim. Kami bagi cakap tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum. Kami bagi saksi kaki mereka. Bima kanu yaksibun. Dengan apa yang mereka kerjakan. Tangan kan bercakap, hang dulu bagi tangan buat apa dengan tangan ni? Berzikir kah? Balas barang orang kah? Duk kuti orang kah? Tempat orang tak ketahuan kah? Kaki ku bagi kaki tu buat apa dengan kaki tu? Pergi jalan di kuliah agama kah? Banyak pergi tempat-tempat duk mengumpat kah? Banyak pergi tempat-tempat pasal-pasal yang tak ada hajat sangat kah? Tu Tuhan tanya esok ni. Okey. Dan lainnya, lain daripada pendengar Tuhan tanya, lain pada penlihat Tuhan tanya, lain pada hati pun Tuhan. Mana banyak lagi lah. Perut Tuhan akan tanya. Apa dah lagi? Kemaluan kita pun Tuhan akan tanya. Tanya kat mana? Pada hari kiamat. Hari kiamat ni hari kebangkitan. Kita mati, lepas tu kita hidup balik. Hidup balik lah Tuhan tanya. Satu. Seorang. Tak terlepas lah. Jangan kata, satgi aku ni terlepas kot kan. Aku ada recommend. Dah. Dunia boleh ada garantor. Ada apa? Ada penjamin. Akhirat, kalau kita buat lebih kurang, kita akan teruk di sana. Baik, berkenaan dengan hati, kata Allah kepada Nabi Musa, malaikat nak bawa pi seorang hamba tadi ni nak ke timbangan mizan. Bila nak pi ke timbangan mizan, dia ni orang yang maksiat. Kemudian dalam hati dia ni kadang-kadang dia ingat Allah Ta'ala. La ilaha illallah dia sebut, ingat Allah Ta'ala dia ingat. Jadi bila pi timbangan mizan, dosa tu berlambak. Amalan kejahatan dengan seketui hati yang ada, seketui hati yang ingat Allah Ta'ala, berat lagi yang ingat Allah Ta'ala tu. Dah bahkan lebih berat lagi kalau hati yang ingat Allah Ta'ala tadi ni, kalau ditimbang langit dan bumi, berat lagi dia. Berat lagi hati yang ingat Allah Ta'ala tu. Mana kalau kita ni banyak ingat apa, maka hak tu lah jadi pemberat untuk kita nanti. Kalau hak baik tak apalah, hak jahat bertambah berat yang pihak jahat. Contoh kita tengok dalam TV kan, 9 lebih dah, 10 lah. Tengok dalam TV dulu ni, tak tahu lah ni, saya tak tengok dah iklan tu. Lama dah tak tayang. Iklan apa? Iklan yang makan ubat batuk tu. Makan ubat batuk, dia batuk, batuk. Lepas tu apa? Dalam rengkung tu dia apa? Dia ada apa? Dengan rumah lah. Dengan setboard, dengan TV, dengan kerusi cushion semua tu. Dah telan ubat tu. Selerok dia angkat, habis dia keluar. Tu iklan apa? Cuba tahu. Iklan apa dia? Diskon tu hak yang pada panas hulu hati tu. Dah tu pergi batuk tu. Ubat tu kalau makan, yang benda duk bersarang lah hati dia terbit habis. Kenapa betul bang? Kena dengan ubat dia. Jadi hati pun kita macam tu lah. Tak nampak saja. Kalau pergi pakar sekian-sekian, tahu dia hati hang ni. Dengan kereta semua dah lah hati ni. Jangan buang. Jangan nak korek lubang sesuai dengan kereta keluar tu. Tapi kalau hati kita ada sifat mazmumah, nak buang macam mana? Nak buang dengan ayat zikrullah. Kena ingat banyak-banyak lah hati tu. Kena ingat banyak-banyak. Nak ingat, syarat nak ingat, kena pi jumpa orang yang ada lesen lah. Ada lesen, baru dia boleh bagi. JPJ kata, okey, hang boleh naik atas jalan lah. Boleh naik. Walaupun hang boleh bawa kereta, tak ada kebenaran JPJ, lintas naik atas jalan, jumpa boleh. Mana lesen? Mana lotek? Mana lotek? Dia kata tak ada lah, aku boleh bawa. Jom. Saman. Pasal apa? Tak boleh. Kita bawa juga. Ayat zikir tu ada. La ilaha illallah, Allah, la ilaha illallah ada. Tapi lesen orang tak bagi lepas lagi. Makna apa? Nak kena jumpa doktor tu lah.
nak kena jumpa pakar tu lah. Itulah dah sembang pasal tasawuf, mana dia kena cerita bab tu lah. Kurang-kurang beda saya ni lepas tu muslimat lah pula nak fikir cara macam mana nak cari tu. Tu masing-masing fikir masing-masing fikir. Yang saya boleh bagi cara tu. Dulu di pondok, kawan tu, abang di pondok tu dia mengaji lama dengan tok guru, dia kata kalau nak jumpa guru yang boleh kenal rohani kita ni, sama ada nak cari untuk berubah kelakuan rohani kita tu, kita nak kena buat macam mana? Sembahyang. Lepas tu dalam sujud akhir tu kita kata, ya Allah, tunjukkanlah kepada aku guru mursyid yang boleh membimbing rohaniku kepadamu. Baca yang tu dalam sembahyang, dalam sujud kita. Tak kira kada main mimpi lagu mana pun, yang tu lah. Tu cara. Kalau nak tanya orang, tanya pun kita kata macam mana nak tanya hang aku tak tahu, hang nu hang tak tahu, habis hampa yang hang tahu, aku pun tak tahu. Jadi cara kaedah dia macam itulah. Hak ni di pondok-pondok saja ada cara ni. Kalau di masjid apa tak abang lah, tapi oleh kerana saya pun daripada kawasan yang macam tu, saya ceritalah. Lepas tu terpulang pada perempuan sekalian, nak buat atau tak mau buat, yang tu terpulang. Siapa yang nak berjaya di akhirat, buatlah. Tak mau berjaya, tak payah buat. Bagi saya ni lepas dah. Habis. Wallahu alam. Tanda pada berhenti itu pada kata dan salawat dan salam. Boleh buah mula kan? Boleh lah. Dia ayat tu sebenarnya nak kita kata nak bagi ni saja, buka laluan cara minta doa tu. Nak buat ayat lain pun terpulang lah. Yang tu cara kita kata nak kata nak macam mana nak minta ni ya. Minta pakar macam mana ni ya. Tu cara contoh untuk nak berdoa tu. Tu terpulang lah. Mungkin tak ikut sebiji pun tak ada masalah. Kita karang sendirilah ikut kita. Jangan minta kata bagilah guru yang sesuai dengan apa, guru yang apa masuk kepala dengan aku. Nak buat apa? Masuk kepala dengan hang, betul pun dia kata betul, salah pun dia kata betul, tak jadi. Guru hak yang ni, guru yang boleh inilah, boleh bimbing rohani kita tu. Yang luaran kita duduk berjalan sendiri dah, tak ada masalah. Biar banyak-banyak lagi pukul 11 Okey, wallahu alam. Mana yang baik daripada Allah, yang jahat, yang celupar, yang terasa hati, tu daripada diri saya sendiri. Walaupun hakikatnya tetap semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya minta maaf lah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.